Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita akan masuk ke tajuk kita yang seterusnya iaitu interaksi antara hidupan. So, sekarang ni dekat ruangan chat, okey? Dekat ruangan chat, awak bagi saya maksud interaksi yang awak tahu. Apa dia interaksi? Hubungan, okey, Najmi dah jawab. Hubungan lain? Komunikasi. Okey, dua orang dah jawab. Hubungan komunikasi. Okey, lain ada? Alamak, Idris dia pergi jawapan ni lah. Jawapan buku betul lah. Okey. Ada lain selain daripada jawapan Idris tu? Persaingan. Okey, tu antaranya. Lain? Sehingga, okey, tak apa. Kita tengok satu-satu. Ni kawan-kawan awak dah bagi. Satu, Najmi jawab hubungan. Aira kata komunikasi. Idris bagi detail. Interaksi antara hidupan ialah hubungan antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Okey. Itu antara jawapan-jawapan yang kita ada. Okey, seterusnya kita tengok interaksi antara haiwan. Dia ada dua . Nanti kita akan sentuh dua-dua sekali. Interaksi antara haiwan dan interaksi antara tumbuhan. Okey, kita tengok interaksi antara haiwan, perhubungan aktif yang berlaku dalam intraspesies dan interspesies bagi memperoleh atau bagi mendapatkan keperluan asas. Apa dia intraspesies? Intraspesies adalah interaksi antara spesies yang sama. Okey, intraspesies. Kalau interspesies ialah interaksi antara spesies yang berlainan. Okay. Interaksi intra ke inter ke dia mesti berlaku dengan dua cara, iaitu kerjasama ataupun persaingan. Okay, kita tengok yang pertama, kerjasama. Kerjasama, apa itu kerjasama? Interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Contoh, membina sarang, mengesan kehadiran musuh. Okay, kalau persaingan pula, interaksi yang berlaku antara haiwan merebut ataupun cuba untuk mendapatkan keperluan asas. Kenapa perlu mendapatkan keperluan asas? Kenapa perlu bersaing? Okay, contoh dia udara. Udara tak ada pula saya tengok haiwan tu bersaing kecuali udara tu ataupun haiwan itu berada dekat satu kawasan yang tertutup. Kawasan tertutup macam terperangkap dalam gua ke. Kalau siapa yang pernah tengok cerita yang berkenaan pasukan bola sepak budak-budak tu, okay, kanak-kanak dekat Thailand yang terperangkap dalam gua tu. Siapa pernah tengok? Yang dekat Netflix tu, apa nama dia? Okay, Farid. Kenapa kalau dalam gua, dalam gua kawasan yang tertutup, sumber oksigen adalah terhad. Tu pasal kalau terperangkap dalam gua antara perkara yang kita tak boleh buat, adalah menyalakan unggun api. Sebabnya pembakaran unggun api tu menggunakan oksigen. Sumber dalam gua tu oksigen dia terhad. Tu lama-lama kalau bersaing, kita akan bersaing sesama kita, sesama rakan-rakan kita yang terperangkap dalam gua tu untuk mendapatkan oksigen. Okay. Tapi kalau dekat kawasan yang open air macam kat luar ni tak adalah, tak perlulah bersaing. Tetapi ada juga keperluan asas yang lain yang perlu direbut, terutamanya macam air pada musim kemarau. Okay, akan direbut oleh haiwan. Begitu juga dengan sumber makanan yang terhad. Jeff dan Jessie pergi ke hutan untuk menangkap beberapa ekor rama-rama untuk projek sains mereka.
Selepas berusaha keras, Jeff berkata, "Saya sangat letih." Jessie berkata, "Oh tidak." Dia terkejut apabila melihat sesumpah menangkap rama-rama yang cantik untuk dimakan. Apabila sesumpah menggunakan lidahnya untuk menangkap rama-rama, rama-rama cuba untuk melarikan diri. Hubungan antara kedua-dua organisma ini dikenali sebagai interaksi. Semua hidupan berinteraksi antara satu sama lain dalam persekitarannya. Sebagai contoh, apabila katak menangkap lalat atau burung menangkap cacing untuk dimakan. Begitu juga apabila lebah madu menghisap madu daripada bunga, interaksi adalah antara bunga dan lebah madu. Apabila interaksi adalah antara dua spesies yang berbeza, ia dipanggil interspesies. Tetapi, apabila lebah madu yang sama kembali ke sarang lebah, ia berinteraksi dengan lebah madu lain. Oleh kerana interaksi ini adalah antara spesies yang sama, ia dipanggil intraspesies. Interaksi antara spesies dalam persekitaran juga dalam bentuk kerjasama dan persaingan. Kerjasama atau persaingan adalah untuk mendapatkan keperluan asas seperti makanan, tempat berlindung dan pasangan. Serigala hidup dan memburu bersama-sama dalam kumpulan. Ini adalah suatu contoh kerjasama intraspesies. Selepas memburu, serigala ini berlawan antara satu sama lain untuk mendapatkan bahagian masing-masing. Ini adalah satu contoh persaingan intraspesies. Apabila sumber adalah mencukupi di dalam suatu persekitaran, spesies yang berbeza bekerjasama antara satu sama lain. Seperti haiwan yang berbeza berkongsi air daripada kolam yang sama. Ini adalah satu contoh kerjasama interspesies. Walau bagaimanapun, apabila air tidak mencukupi, spesies yang berbeza mula bersaing antara satu sama lain. Ini adalah satu contoh persaingan interspesies. Okey, baik. Kita sambung lagi. Okey, haiwan hidup berkumpulan, kelebihan dan kekurangan. Okey, sesetengah haiwan hidup bersama-sama dalam kalangan spesiesnya. Contohnya apa haiwan yang hidup berkumpulan? Guna ruangan chat tu untuk jawab. Apa haiwan yang hidup secara berkumpulan? Gajah, kucing. Gajah dah sebut lah berapa banyak yang menjawab gajah ni. Okey, lain. Semut, serigala, kuda belang, burung bangau. Okey, lain. Cepat. Ais. Ikan apa? Burung apa? Lebah, betul. Dubuk. Ikan bilis. Okey, burung mekau. Okey, lain. Zirafah. Rusa, ikan bilis. Ikan Najmi, banyak dah ikan apa? Okey, itu antara burung apa? Ada burung hidup secara bersendirian. Okey, kelebihan dia. Okey, dah cukup. Okey, kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan. Yang pertama sekali, dapat bekerjasama untuk membuat sarang dan mendapatkan makanan. Contoh yang membuat sarang, bekerjasama untuk membuat sarang apa? Lebah. Lebah. Lagi? Burung. Semut. Anai-anai. Okey, dan bekerjasama untuk mendapatkan makanan. Contoh? Dubuk. Lagi? Singa, betul. Lagi? Serigala. Okey. Begitu juga dengan haiwan-haiwan lain lah. Okey, dia bekerjasama untuk mendapatkan makanan tu, dia pergi cari sama-sama tapi makan sendiri-sendiri tu macam kuda belang, macam gajah. Okey, dia pergi cari sama-sama. Okey, memastikan keselamatan spesiesnya daripada serangan musuh dan melindungi anak-anaknya. Selalunya ini melibatkan haiwan-haiwan herbivore. Okey, contoh macam gajah, macam kuda belang, macam rusa. Okey, dia ada formation, ada formasi macam mana dia nak bergerak tu. Untuk melindungi anak-anak dia. Okey, mengawal kawasannya daripada dicerobohi oleh musuh. Yang ini banyaknya kawasan-kawasan
ataupun haiwan-haiwan yang bersifat karnivor, okey, ataupun pemburu lah. Contoh dia kawal kawasan dia macam serigala. Serigala dia punya jantan yang dominan dekat dalam grup tu, dia takkan pergi memburu pun kecuali ada haiwan yang sengal lah pergi lalu depan dia, saja nak serah diri nak mati, boleh lah lalu depan dia, memang dia pergi ngap lah. Tapi kalau serigala yang dominan ni, dia takkan pergi memburu pun, dia tunggu je makanan daripada ahli kumpulan dia yang lain. Okay? Yang memburu dalam kumpulan serigala pula. Singa adalah singa betina. Singa betina tu yang pergi memburu, bukannya serigala jantan. Serigala jantan ni dia jarang sangat keluar untuk berburu. Okay, kerja dia buat apa? Kerja dia tu sikat rambut. Kan dia punya bulu dekat rambut tu tebal, dia buat benda tu je lah kot. Okay, dia tak ada. Kerja singa jantan adalah untuk memastikan keselamatan kawasan dia tu. Itu antara fungsi singa jantan tu lah tadi. Okey. Kekurangan dia pula. Kekurangan hidup berkumpulan ni, mudah dijangkiti wabak penyakit. Haiwan yang lemah dalam kumpulan besar akan mengalami kesukaran melarikan diri daripada pemangsa. Selalunya haiwan yang dah tua-tua tu, dia memang payah lah nak bergerak. Dia duduk je dekat dalam grup dia tu. Kalau ada makan, makanlah. Kalau tak ada, tak adalah. Sampai masa nanti kalau dia bergerak, kalau macam musim kemarau, kalau musim kemarau, selalunya haiwan-haiwan yang duduk dalam kumpulan besar macam antelope, macam zebra, dia akan macam gajah, dia akan bergerak, berpindah, bermigrasi ke tempat yang lain untuk dapatkan sumber air dan sumber makanan. Okey, perlu bersaing untuk mendapatkan makanan dan pasangan. Ini untuk haiwan yang hidup secara berkumpulan. Okey, jadi kita tengok yang pertama sekali, mudah dijangkiti wabak penyakit. Okey, kita ni memanglah kita bukan haiwan, tapi kita hidup secara bermasyarakat. Bermasyarakat tu berkumpulan lah dalam istilah lainnya. Dan awak perasan tak masa COVID tu, masa COVID hari tu yang ada penjarakan sosial tu, berapa meter kena buat penjarakan tu? Satu. Awak pergi sekolah 1 meter lah. Awak pergi sekolah kena duduk pun jarak-jarak, pergi kantin tak boleh, makan dalam kelas, kena pakai mask sepanjang masa. Itu antara cara kita nak elakkan daripada dijangkiti wabak penyakit. Bukan setakat COVID je, influenza pun dia punya cara kuarantin ataupun cara kaedah kawalan kendirinya sama macam COVID tu sebenarnya. Awak punya meja, kursi semua kena sanitize sebelum balik. Kalau ada yang kena kuarantin, mula-mula dulu lagi teruk. Siapa yang tak vaksin, memang lagilah. Kalau sebelum zaman-zaman kena vaksin tu. Lepas dah kena vaksin tu, relax sikit lah dia punya cara penyebaran tu. Kita punya tu pun kalau kita ada COVID pun kadang-kadang kita tak tahu pun kita ada COVID. Sebab kita dah tak ada simptom-simptom yang macam awal-awal COVID tu. Siapa yang pernah kena COVID ni? Adib, wow ramainya. Daripada 42 orang. Berapa ramai? 10 orang ni. 10, 11 yang dah kena. 11 orang setakat ni yang pernah kena COVID. Satu keluarga, Aiman. Wow, ramainya. Firaj Mukris tak pernah kena. Idris pun pernah. Okey, setakat ni alhamdulillah saya tak pernah kena lagi. Saya tak pernah kena tapi anak saya pernah kena. Dan kami tak tahu pun dia kena COVID. Sampai ada satu peringkat dia ada yang long COVID punya efek tu. Pergi jumpa doktor, cek rupanya anak saya pernah kena COVID. Tapi tak ada siapa pun tahu dia pernah kena COVID. Sebab tak ada simptom. Okey, baik kita sambung dah cerita pasal COVID tu. Ini yang hidup berkumpulan. Tengok dulu video. Marcus, adik Lana, bertanya, nak tengok sesuatu yang menarik? Lana menjawab, ya, dah tentu. Dan dia mengikut Marcus ke halaman belakang. Lana berkata,
Oh tidak, saya tertanya-tanya bagaimana semut boleh tinggal bersama dalam satu tempat. Marcus menjawab, kenapa tidak? Semut adalah haiwan paling sosial. Semut tinggal beramai-ramai dan bekerjasama untuk mencari dan mengangkut makanan. Terdapat juga haiwan-haiwan lain yang hidup dalam kumpulan tetapi saiz kumpulan berbeza. Sesetengah haiwan seperti zirafah hidup dalam kumpulan kecil. Satu kumpulan biasanya terdiri daripada 3 hingga 6 zirafah. Kumpulan kecil ini terdiri daripada seekor jantan yang merupakan ketua, beberapa ekor betina dan anak-anak. Terdapat juga haiwan yang hidup dalam kumpulan yang lebih besar, seperti cimpanzi-cimpanzi ini. Haiwan-haiwan seperti penguin dan lebah hidup dalam kumpulan yang besar. Bilangan organisma dalam satu kumpulan mungkin beribu atau berjuta, seperti lebah madu. Apabila haiwan hidup dalam kumpulan, haiwan ini mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Misalnya, adalah lebih mudah untuk gajah-gajah mencari makanan bersama-sama. Gajah-gajah bekerjasama untuk melindungi ahli-ahli kumpulan apabila diserang oleh musuh. Gajah-gajah juga membantu antara satu sama lain untuk menjaga anak-anaknya. Yang paling penting, gajah-gajah dapat mempertahankan kawasannya apabila hidup sebagai satu kumpulan. Walau bagaimanapun, hidup dalam kumpulan mempunyai beberapa kekurangan. Misalnya, jika seekor rusa dalam satu kawan dijangkiti oleh suatu penyakit, ia boleh merebak kepada ahli-ahli lain dengan mudah. Jika diserang, adalah lebih susah bagi haiwan-haiwan yang lemah dalam satu kumpulan untuk melepaskan diri daripada pemangsa. Apabila haiwan-haiwan hidup secara berkumpulan, haiwan juga perlu bersaing untuk makanan, ruang dan pasangan. Okey, kita pergi ke haiwan yang hidup secara bersendirian. Okey, kenapa? Ya, angkat tangan kenapa? Dah boleh turun tangan? Kita dah habis dah cerita pasal COVID tadi. Okey, baik. Kita pergi ke haiwan yang hidup bersendirian. Okey, tadi ada jawapan daripada kawan awak tu kucing. Kucing secara, macam mana nak cakap secara logiknya, secara fitrahnya, secara semula jadinya, kucing, spesies kucing semua adalah haiwan-haiwan yang hidup secara bersendirian. Kecuali singa tu lah. Okay, singa hidup secara berkumpulan. Yang lain-lain macam harimau belang, harimau kumbang, harimau pejadah lagi tu. Laba-laba. Laba-laba bukan spesies kucing. Sabar dulu. Yelah, laba-laba tu hidup bersendirian lah. Okay. Semua tu adalah haiwan-haiwan yang hidup bersendirian. Macam harimau, dia duduk bersendirian. Kucing dekat rumah tu dia bukan hidup secara berkumpulan, tetapi itu memang dah rumah awak banyak kucing. Nak buat macam mana? Okay. Dia bukan duduk dengan geng dia. Tak, awak takkan jumpa dia bekerjasama untuk buat perkara-perkara yang macam memburu ke, dia bekerjasama. Tak. Okay. Okey, haiwan yang hidup bersendirian, yang pertama sekali kelebihan dia, elak persaingan, memburu makanan yang sama. Contohnya macam harimau, dekat satu kawasan, dia ada seekor saja harimau yang ada dekat kawasan-kawasan tertentu. Bila musim mengawan, barulah dia pergi cari harimau betina. Contohnya Okey, tu yang nombor 2 tu mengelakkan persaingan untuk mendapatkan pasangan dan kawasan. Harimau ni dia kalau dekat satu kawasan hutan, ada harimau lain yang tiba-tiba tengok kawasan dia tu, oh banyak makanan lah kat sini. Okay? Banyak rusa ke, banyak apa saja sumber makanan yang ada. Jadi dia nak take over kawasan tu daripada harimau yang dah ada. Apa yang dia buat? Dia serang tempat tu. Dia bukan serang tempat tu. Dia serang harimau yang ada dekat situ lah. Okay, dia serang harimau yang ada, dia berlawan. Siapa yang menang dapatlah dekat kawasan tu. Terutama kawasan-kawasan yang banyak sumber makanan.
Okey, kekurangan dia pula. Apa kekurangan dia? Yang pertama, sukar mempertahankan diri daripada musuh. Kecuali harimau tu susah lah juga sebab dia paling besar lah. Karnivor dalam rantai makanan dekat habitat tu dia lah paling besar. Tapi kalau yang haiwan-haiwan kecil yang hidup secara bersendirian, sukar untuk melindungi diri daripada musuh. Contoh dia apa? Haiwan yang hidup bersendirian tapi kecil ni. Rusa, kancil. Laba-laba. Beruang besar. Kancil. Rabah-rabah, betul. Kancil. Kancil, betul. Lain? Kuda tak. Okay. Kuda kalau secara semula jadi kalau kuda ni secara semula jadi Palascat ni musang. Tu pun tak. Belang. Itu semua jarang lah orang nak serang dia. Yang itu semua haiwan-haiwan besar, karnivor yang dia akan jadi king untuk rantai makanan dia. Kuda. Kuda secara semula jadinya tak ada kuda dah sekarang ni dekat habitat kuda yang hidup secara liar. Tak ada. Kecuali dekat Mongolia lah yang last saya baca dulu. Ada satu spesies kuda yang ada dekat Mongolia yang itu hidup secara liar. Selain daripada tu tak ada. Kebanyakan kuda tu semua adalah kuda yang dah dibela lah. Dia tak ada hidup secara semula jadi. Tapi hari tu saya pernah tengok, saya pernah tengok travelog Travelog Iceland ke apa yang banyak kuda. Itik, ketam, banyak tu. Itu adalah contoh-contoh haiwan yang hidup secara bersendirian. Selain daripada sukar mempertahankan diri daripada musuh, ia juga mengalami masalah kesukaran apabila untuk mencari pasangan. Chef berkata, "Hei Eddie, mengapakah kamu masih tidur?" Eddie menjawab, "Saya nak tidur sepanjang cuti sekolah." Chef berkata, "Ayo, mari kita pergi ke pameran seni yang baru ini. Jangan berperangai seperti seekor beruang." Eddie berkata, "Beruang? Betul ke? Kenapa beruang?" Chef memberitahu Eddie, kerana beruang bukan haiwan sosial dan suka meluangkan masanya bersendirian. Terdapat banyak haiwan yang hidup bersendirian. Mereka dipanggil haiwan yang menyendiri. Contohnya seperti laba-laba, tupai, ular, beruang panda dan burung belatuk. Haiwan yang menyendiri seperti beruang hidup bersendirian untuk sebahagian besar hayat mereka. Bagaimanapun, mereka menghampiri haiwan-haiwan spesies semasa mengawan atau membela anak. Hidup bersendirian mempunyai beberapa kelebihan. Terdapat persaingan yang kurang semasa mencari atau berkongsi makanan jika hidup bersendirian. Haiwan berkenaan juga mempunyai kawasan tersendiri. Seperti seekor musang yang hidup bersendirian dan menandakan kawasannya dengan bau najis dan air kencingnya. Musang memburu haiwan kecil bersendirian kerana ia tidak memerlukan sebarang bantuan. Hidup bersendirian dan mencari makanan bersendirian menjadikan haiwan-haiwan seperti ini selamat dan ia boleh bergerak lebih cepat tanpa menarik perhatian musuhnya. Sungguh pun begitu, hidup bersendirian juga mempunyai beberapa kekurangan. Jika kalah dalam pertempuran, haiwan yang lemah boleh terbunuh. Misalnya bila 2 ekor badak berlawan, yang lebih lemah dibunuh oleh yang lebih kuat. Begitu juga jika seekor haiwan yang menyendiri diserang oleh pemangsa, hampir tiada peluang untuk ia melepaskan diri. Misalnya, bila seekor burung belatuk diserang oleh seekor elang. Juga, haiwan yang menyendiri menghadapi masalah mencari pasangan semasa musim mengawan. Kadangkala, mereka perlu pergi jauh dari kawasan mereka untuk mencari pasangan. Di harimau lah. Last saya jumpa harimau pun dekat zoo. Pasal dia ulang balik.
kerana beruang. Okey, kita tengok faktor persaingan pula. Haiwan intra dan interspesies. Okey, intra tadi apa? Apa dia haiwan intraspesies? Apa dia haiwan intraspesies? Intraspesies tu apa? Tak. Saya bukan tanya jenis haiwan. Saya nak tahu maksud intraspesies. Haiwan yang bekerjasama dengan spesies yang sama. Okey, interspesies? Arfan punya definisi tu dia tak tepat sangat Okey, interspesies tu apa? Okey, haiwan daripada spesies. Okey, tengok Kalau intraspesies, haiwan daripada spesies yang sama. Kalau interspesies, haiwan daripada spesies yang berbeza. Dia boleh bersaing, dia boleh bekerjasama. Tak kisahlah intra ke inter. Okey? Contoh haiwan intraspesies. Intraspesies ni haiwan daripada spesies yang sama bersaing untuk dapatkan apa? Makanan, air, kawasan dan pasangan. Okey? Ada 4. Tapi kalau interspesies, dia tak ada bersaing untuk dapatkan pasangan. Sebab dia mana boleh nak mengawan mengawan dengan spesies yang berbeza. Contohnya gajah. Takkan dia nak bersaing dengan zirafah untuk dapatkan pasangan. Tak ada kena-mengena. Okay, so untuk interspesies, makanan, air dan kawasan sahaja yang diorang nak kena rebut. Kalau intraspesies ada 4. Okay? Ada 4. Jessie berkata, "Hei Sarah, kenapakah anak-anak itik ini begitu bising?" Sarah menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana hendak meredakan mereka. Mereka membuat bising dan berlawan semasa makan." Jessie berkata, pernahkah anda berfikir bahawa ruang dalam sangka ini terlalu kecil untuk mereka?" Sarah menjawab, "Semasa saya membeli anak-anak itik ini 3 minggu yang lalu, terdapat ruang yang mencukupi untuk semua. Mereka juga lebih tenang masa itu dan tidak begitu bising. Tetapi sekarang..." Sarah mengaku, "Saya rasa awak betul. Mereka perlukan sangkan yang lebih besar." Haiwan-haiwan yang hidup dalam habitat yang sama serta makan jenis makanan yang sama akan bersaing untuk makanan, air, tempat berlindung dan pasangan, terutamanya bila kuantiti mereka terhad. Dalam satu habitat, 2 jenis persaingan berlaku antara haiwan, intraspesies dan interspesies. Bila persaingan untuk makanan, air, tempat berlindung dan pasangan berlaku antara spesies yang sama, ia dikenali sebagai persaingan intraspesies. Misalnya, singa memburu dalam kumpulan bila mereka menyerang mangsa yang lebih besar. Tetapi kemudiannya bersaing untuk bahagian habuan mereka. Satu lagi contoh persaingan intraspesies adalah untuk kawasan di mana 2 kumpulan singa bersaing untuk menakluki suatu kawasan. Dalam kes ini, kumpulan A menahan kawasan mereka dan kumpulan B cuba merampasnya daripada mereka. Begitu juga, persaingan untuk pasangan berlaku intraspesies apabila 2 ekor haiwan jantan berlawan untuk mendapatkan haiwan betina bagi tujuan mengawan. Bila persaingan untuk makanan, air atau tempat berlindung berlaku antara 2 atau lebih spesies yang berlainan, ia dikenali sebagai persaingan interspesies. Bila makanan terhad, singa boleh bersaing dengan sekawan dubuk dan helang dalam memburu mangsa. Haiwan-haiwan ini hidup dalam habitat yang sama. Okey, kita pergi kat quizzes dululah.
Okey, baru 18. Cepat. Dua puluh empat. Ramai lagi. Hai, siapa baru masuk? 28, 29. 31. 33 baru. 35 baru. 36. 4 orang ni. 7. Okey, selamat. Kita mula. Okey, good luck. Senang je. Boleh. Ada Khalil. Ada dah siap.
Dah siap. Alright. Go boy. Okay, 2 minit. Cikgu dah siap. Apa tu? Cikgu siap. Okay, siap. Kawan lain ada lagi tak siap. Cepat. Cikgu dah siap. Okay. Lagi tak siap ni. Okay, 1. Aris Amni. Okay. Idris. Rizkin. Yang lain ni jauh sangat ni saya nak tunggu. Okay, yang belum ni saya bagi 2 minit. 9, 8 minit saya stop. 9, apa tu lah. 9, 8 minit. Ui, bodoh. Kejap lah belum habis lagi nak keluar. Okay, saya end dulu. Dia lagi tak siap. Farisha. Aris pergi mana ni? Kenapa tak siap lagi ni? Kal ni siapa? Okay, saya end sekarang. Okay, markah yang tinggi.
Paling tinggi 90. Lepas tu 85. 80 dia sampai ke bawah dia 80. Okay, Najmi, Cik Syahir ni memang tak ada ke buat 2 akaun? Oh, Najmi ada kat atas ni. Okay, kita tengok dulu soalan ni apa yang bersalah. Interaksi. Wow, ada berapa orang salah ni? 8/5, 13. Okay, ni sepatutnya tak ada salah pun. Senang je. Okay, jawapan 2 jenis interaksi. Interaksi intraspesies ialah lebah bekerjasama. Husna jawab ni. Aira, okey, dan semut. Lebah dan semut membina sarangnya. Bekerjasama jawapan dia. Bekerjasama. Zarif tertambah R pula. Yang ini antelope dan babun buat apa? Bekerjasama juga. Okay, yang ini jawapan dia bersaing. Pilih haiwan yang hidup secara berkumpulan. Ular, cik baik tak ada. Helang ada ke awak jumpa helang tu dia keluar banyak-banyak? Keluar 2-3 ekor, 4-5 ekor. Tak ada. Okay, burung pemangsa yang hidup secara berkumpulan. Burung apa? Apa burung pemangsa yang hidup secara berkumpulan? Burung gagak, bangau bukan pemangsa. Okay. Okay, awak cari burung apa nama dia? Dia kepala botak tu. Burung merpati. Burung kakak tu botak ke? Burung hering yang kepala botak tu. Burung botak upih. Okay, burung botak upih tu dia macam bangau tu. Okay, burung hering tu yang dia, tapi dia bukanlah pemangsa, dia lebih kepada pembangkai. Tahu pembangkai? Kerja dia makan haiwan-haiwan yang dah mati tu. Okay. Manakah haiwan berikut bekerjasama untuk mencari makan? Okay, ni bagus. Kenapa 90? Oh, ada yang tak jawab. Pilih haiwan yang hidup bersendirian. Ni dah cerita. Antara haiwan berikut yang manakah dikelaskan dalam kumpulan yang salah? Okay, labah-labah adalah haiwan yang hidup secara bersendirian. Rusa dan zirafah bersaing untuk mendapatkan air. Harimau dan serigala bersaing untuk mendapatkan makanan. Okay. Ular sawa akan membelit mangsanya untuk dijadikan makanan. Burung kenyalang adalah haiwan herbivore yang makan buah-buahan. Okey, sebenarnya burung kenyalang ni dia bukan totally herbivore lah sebab dia makan juga haiwan-haiwan kecil, serangga kecil. Antara berikut, manakah bukan kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan? Okey, 62%, 71%, 64%. Teritip bersaing untuk mendapatkan kawasan. Teritip ni selalunya awak jumpa kat mana ni? Teritip selalunya boleh dijumpai di mana? Bawah air. Okey, betul. Pasir. Apa dekat mana pasir? Okey, siapa pernah pergi kawasan yang ada jeti? Jeti yang tempat orang mancing ke, tempat awak nak naik ferry ke? Okey, ramai. Okey, awak perasan tak kalau air tu surut, awak akan nampak teritip tu dia melekat dekat tiang-tiang jeti tu. Okey, tiang-tiang jeti tu dia jadikan tiang jeti tu sebagai habitat dia. Begitu juga dekat kawasan-kawasan yang
kapal-kapal besar pun ada juga. Okey, teritip ni melekat. Terutamanya kalau yang kapal tu dah tersadai kat situ lah. Okey, tak berjalan tu. Okey, teritip ni juga dia boleh juga tumbuh ataupun hidup ataupun melekat dekat haiwan yang besar. Okey, haiwan yang besar macam ikan paus pun ada juga teritip ni, tapi taklah sebanyak dekat kawasan yang tidak bergerak. Okey, merak jantan bersaing untuk mendapatkan pasangan. Okey, 76%. Semut-semut dari koloni dan spesies yang berbeza bersaing untuk mempertahankan kawasan. Okey. Saya rasa kita stop dulu setakat ini dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Okey, Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.